Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua rakan-rakan guru dengan staff. Berjumpa lagi kita dalam webinar. So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua kaedah menanam cili Pak Mentua Dan ni inilah hasil daripada PKP selama hampir 2 bulan lebih ni. Jadi adalah beberapa ilmu sedikit lah ya untuk dikongsikan bersama-sama yang kita dapat, yang saya sendiri dapat daripada Pak Mentua Dan. Kan boleh kita kongsikan sama-sama. Kalau yang boleh ataupun berkenan nak menanam cili di rumah ataupun nak menanam cili dalam kapasiti yang besar, kebun yang besar, so bolehlah gunakan kaedah-kaedah yang saya akan tunjukkan pada anda semua hari ini. Dan insyaAllah kita akan apply juga di bengkel RBT, di maktab kita, dan hasilnya kita boleh rasa sama-sama. Ya, cili dia memang podeh, okey, memang terbaik lah. So kat sini nak bagi tahu kita ada 3 jenis cili dekat kebun ni. Ya, yang pertama ni cili bara. Okey, cili bara. Ni cili bara. Cili dia panjang besar-besar. Okey, cili bara. Kemudian kita ada cili kampung. Ni cili kampung. Okey, kemudian kita ada satu lagi cili India. Ya, kita ada cili India. Kejap kita pergi kat pokok cili India. Ujung sana. Ni dia. Cili India ni. Yang dia orang makan dengan wadi, yang dia orang makan dengan tahu bergedil lah tu, favorite lah tu. So ada 3 jenis cili kat kebun ni. Okey. Jadi kejap lagi saya akan kongsikan macam mana nak menyemai cili, nak memasang sistem fertigasi, nak membancuh baja dan nak menyusun pokok-pokok cili supaya dia boleh menjadi besar dan macam ni. Ini semalam dah tuai hasil ya. Masih besar macam ni. Okey. Baiklah. So sekarang ni kita mula dengan proses menyemai dulu. Menyemai biji benih cili. Okey. So apa yang kita perlukan ialah buah cili lah. Yang ini dan juga gunting. Jadi kita kena potong separuh buah cili ni, depan dia dan belakang dia. Okey, kita potong dia macam ni ya. So kita potong buah cili ni separuh ujung pucuk dia dan juga belakang dia, dan kita ambil yang tengah. Ini saja yang kita akan ambil. Sebab apa? Yang katanya kalau kita ambil bahagian yang ini ada bahagian yang tak elok. Bahagian depan ni, bahagian pucuk pun tak elok. Jadi kita ambil yang tengah-tengah, isi yang banyak. Kalau boleh cari cili yang gemuk-gemuk lah ya. Okey, bila kita dah potong macam ni, kita letakkan di atas selai kertas A4 dan kita semai dia lebih kurang dalam 3-4 hari macam tu lah. So dapat dalam bentuk kering macam tu kan. Okey. Yang bila dah kering macam ni, kita dah sedialah untuk kita semaikan dia. Ya. So cili ni nanti boleh kita buat kaedah penyemaian dan tanam, tapi kena jemur dululah. Ya, kita kena jemur dulu. Okey, seterusnya ialah proses menyemai. Ya. So bahan yang diperlukan ialah tray penyemai ni ya. Okey. Kemudian kita ada tanah. Okey, dan air serta biji cili yang kita dah jemurkan. Kita buat proses menyemai. Okey, kaedahnya. Ni sudu ni. Cedok sikit tanah ni. Okey. Masukkan dalam tray. Okey. Masukkan dalam tray. Cedok sikit lagi, masukkan dalam tray. Senang je. Sekejap je ni. Okey. Kemudian kita basahkan tanah yang kita dah masukkan tadi dengan air secukup rasa lah. Kita boleh rasa lah ni bulan Ramadan. Satu lagi takkan nak rasa tanah kan. Jangan dirasa tanah ni ya. Okey.
Okey, bila dah basah tanah tu, sudah lembap-lembap tanah tu, jadi kita boleh masukkan biji cili yang kering ni tadi untuk kita semai dalam tray kita. Satu tray semai kita letak 2 biji. Cukuplah 2 biji. Takut nanti ada 1 biji tak masuk, 1 biji masuk. 1 biji hidup, 1 biji tak hidup masuk pula Okey, macam tu. Okey. So lepas tu kita cocok biji lada ni ke dalam sikit. Kita cocok dia ke dalam sikit. Tutup sikit kita cocok dia ke dalam sikit. Okey. Kita cocok dia ke dalam sikit. Okey. Kemudian baru kita renjiskan lah. So untuk penyiraman dia ni kita perlu spraykan dia. Okey, kita perlu spraykan dia 2 kali 1 hari lah. Ya, jangan siram. Kalau siram habis nanti tumpah dia, basah semua. Ya. So nanti lepas 3-4 hari dia akan jadi macam ni. Ya, jadilah anak pokok cili. Semua orang tahu kaedah semai ni Saya nak tunjuk balik lah, bagi ingat balik. Okey, so sekarang ialah kita nak tengok pemasangan pipe. Jadi sebelum kita pasang pipe, kita perlukan pelan dulu. So ni adalah pelan atas kedudukan pipe kat kampung ni lah, kat kebun ni. Okey, kat kampung, kat kebun. Jadi kalau rakan-rakan, staff dan guru nak tanam cili, so boleh ikut pelan masing-masing lah. Jangan ikut pelan Don punya ni. Ya, ni sesuai untuk kebun Pak Mentua Don yang besar dia hanya 72 kaki kali 40 kaki saja. Ya. Jadi dia nak pattern yang macam ni. Ni pelan ni dia yang bagi sebenarnya. Okey. So ini adalah store yang kita tengah duduk sekarang ni. Ni store. Okey. So ni store. Okey, di belakang store kita ada tangki air. Okey. Kemudian di tepi store kita ada pam motor. Okey, pam motor ni mestilah kalau untuk yang keluasan macam ni mestilah 2 horsepower. Ya, cari pam motor 2 horsepower, harga lebih kurang 2 horsepower ni lebih kurang dalam 200 hingga 300 ringgit lah. Okey, itu kalau jenama yang Iran punya. Tapi kalau jenama yang Hitachi punya, jenama yang branded sikit lebih kurang dalam 1000 lebih pun ada. Ya, so depend lah, depend pada kos masing-masing lah Okey. Kemudian kita ada penapis air. Okey, penapis air ni murah, harga dia lebih kurang dalam RM50. Okey. Dan ni tangki air. Tangki air ni 250 liter. Okey, so harga lebih kurang dalam RM400 ke RM300 macam itulah untuk tangki air. Okey, so depend lah, kalau nak kecil carilah yang kecil lah. Okey, kemudian kita gunakan main pipe. Okey, kita ada main pipe. Yang besar ni ialah main pipe. Okey, main pipe. Ya, pipe ni ukuran dia ialah 1 inci diameter. Okey, ni main pipe. Okey, kemudian kita ada satu lagi pipe iaitu 16 mm punya pipe. Okey, yang ni ada 8 row. Ni yang panjang lah. Okey, so ada 8 row. Dan setiap ni penyambungan ni kita ada T daripada 1 inci keluar jadi 16 mm. Daripada 1 inci keluar 16 mm. Daripada 1 inci keluar 16 mm. Dan jangan lupa di hujung ni kita letak stopper. Okey, kita letak stopper. Dan juga di T ni kita letakkan satu stopcock. Ya, satu stopcock penutup air. Ya, supaya kita nanti kita boleh adjust lah dekat T kita tu air ni. Kalau kawasan row ni kita tak nak air, kita boleh tutupkan dia ya. Cari yang ada stopcock. Okey, boleh tempah lah kat kedai hardware pun boleh cari. Okey. So dekat pipe ni nanti kita akan sambungkan dengan pipe yang kecil untuk set-set penitis. Ya. Jadi macam mana kita nak tengok? Sekejap lagi kita akan tengok penyambungan sistem piping dekat kebun yang dah Don buat Okey. Baik. So sekarang Don nak tunjuk antara jenis-jenis main pipe. Okey, ini main pipe. Ya, ni main pipe. Okey, yang ini pipe kecil. Ya, 16 mm. Tadi main pipe ni ialah 1 inci. Okey. So ni motor yang kita gunakan. Okey. Motor ni beli kat Shopee je.
Ini harga dalam RM200 lebih itulah. Okey, so ni penapis air dia. Okey, penapis air dalam RM50 pula. Okey, so penyambungan dia daripada tangki. Okey, ni 200 hingga 250 liter tangki. Okey, disambungkan daripada tangki. Ingat ya, ada kawan pesan, daripada tangki ni kalau nak guna L mesti 1 L saja, jangan 2 ataupun direct terus ke pump boleh, sebab pump tu dah ke sebelah sana, sebelah sana. Okey, jadi gunakan 1 L saja dan terus ke pump. Okey, so ni pump. Okey, pump ni kita akan on nanti, dia akan naik. Okey, yang ini untuk apa? Di sini ada satu stop cock. Yang ini untuk apa? Okey, yang ini dialihkan masuk ke tangki balik. Ya, masuk ke tangki balik. Macam tu. Tujuan dia ialah untuk mencampurkan baja di dalam tangki ni lah. Okey. Kalau tak nak guna, tak nak campurkan baja, kita kena tutup. So ingat ya, tangki ni ialah untuk menyimpan baja dan air. Jadi pokok ni nanti akan terima baja yang bercampur dengan air. Okey, so ni sambungan dia. Daripada sini turun, kita ada satu stop cock. Kita terus ke sana, line yang pertama. Okey, kemudian ni line yang kedua. Ikut plan yang macam kita buat lah tadi, yang macam Pak Mentua Dun nak tadi kan. Okey, alright. So nak cerita kat sini. Kat sini yang pipe T tadi. Okey, pipe 1 inci. Okay, nak cerita pasal penyambungan pipe ni. Okey, so penyambungan pipe T ni diperlukan ialah pipe 1 inci, keluar 1 inci dan keluar ke depan ialah 16 mm ke pokok lah. Okey, dan kita gunakan satu stop cock. Ya, tujuan dia stop cock ni kalau kita nak air dia banyak, buka penuh lah. Kalau nak air dia sikit, buka separuh. Kalau tak nak air, kita tutup. Itu maksud dia lah stop cock ni. So dekat pipe ni nanti kita akan buat untuk set-set penitis ke pokok-pokok macam ni lah. Ya, ni pokok ni dah tua. Ya, so dia punya pipe dia pakai besar lah. Pokok ni dah tua. Okey, sekarang dia nak tunjuk apabila kita onkan pump. Okey, pump berjalan lah. Tak ada leaking tak ada leaking. Oh, jenuh buat ni weh, tak ada leaking. Mula-mula ada leaking, banyak hari jugalah menghadap. Okey, baik, so nak tunjukkan cara macam mana baja tu digaul. So pipe yang ini, aliran dia ni akan masuk dalam tangki balik. Bila kita masukkan baja A dan B dalam tangki ni, kemudian apabila air rolling masuk dalam tangki balik, saya nampak tak dia bergerak, berputar macam tu. Ya, so gerakan dia berputar macam tu. Jadi air baja akan meresap dalam tangki ni lah. Ya, so dia gunakan kaedah putaran lah. Ya, turbulence. Orang putih kata turbulence, orang Melayu kata putaran. Alright. Okey, seterusnya cara nak menanam anak pokok lada yang kita dah semai tadi. So pertama kita perlukan ni lah, kokopit. Bahasa orang putih kokopit, dalam bahasa Melayu dia sabut kelapa. Okey, memastikan masuk dalam baldi macam ni. Kemudian polybag dan anak pokok lada yang kita dah semai tadi ya. Okey, so kaedah dia pertama sekali kita kena basahkan kokopit ni dulu dengan air. Okey, bila dah basah, masukkan kokopit ni ke dalam polybag. Okey, sehingga penuh lah. Ya, sehingga penuh polybag ni. Kalau nak pakai sarung tangan pun boleh.
nak pakai sutik pun boleh. Ya. Wah, ini kita gamble ya, tak pakai apa-apa pun. Sarung tangan pun tak pakai. Okey, kalau boleh padat-padat lah masukkan. Tekan-tekan sikit. Okey, dah siap gini. Kita ambil anak pokok. Cucuk saja. Ini kita dah semai lah. Cucuk saja. Ya. Biasa dalam satu polybag ni boleh dapat 2 lah. Ya, 2 anak pokok, 2 atau 3 anak pokok lah. Itu depend lah pada selera kita. Kita nak letak 3, letak 3. Letak 2, letak 2. Okey, kemudian kita tabur dekat atas dia. Mampatkan sikit lah. Alright. So ni adalah anak pokok yang telah dipindahkan dan masukkan dengan kopi. Okey, so kali ni saya nak tunjuk kaedah memasang set penitis pada pipe 16mm. So bahan-bahan diperlukan of course lah pipe diameter 16mm. Okey, paku, pipe penitis dan set penitis lah. Okey, kaedah dia mudah saja. Kita tak perlulah nak beli dia punya gerudi, mata gerudi ke apa ke, just guna paku je. Okey. So pipe 16mm ni kalau dekat hardware harga dia lebih kurang dalam RM100 untuk satu gulung. Lebih kurang dalam 50 meter panjang dia, 50 meter, lebih kurang dalam RM100. Okey, untuk set penitis ni, jarum penitis macam ni, okey, 100 lebih kurang dalam RM30, dan pipe penitis satu gulung lebih kurang dalam RM55. Okey, murah je, boleh beli, serba mampu. Okey, kaedah dia okey macam ni. Dah pasang dekat pokok tu, cucuk saja dengan paku macam ni. Okey. Kemudian cabut balik. Okey. Dan pastikan pipe penitis ni tajam lah. Kita potong tajam macam ni. Dan kita masukkan dalam pipe macam ni. Itu saja. Okey. Kemudian yang hujungnya pula, okey, kita ambil set penitis ni. Okey, letak di celah ni. Okey. Dan kita buat yang kedua. Buat kedua sekali lagi. Kita cucuk saja dengan paku. Okey, kemudian kita cabutkan dia. Okey, kemudian kita ambil set penitis, kita masukkan dalam lubang yang kita dah buat tu. Jangan risau, dia tak akan memancut air dia. Dah uji dah. Dah test dah. Ya. Air tak akan memancut daripada celah tu. Okey, kemudian kita letak dekat ujung dia ni. Celah dia ni. Tak kat celah dia ni supaya kita nampak dia menitis. Dia boleh je letak dekat bahagian dalam. Tapi tak nampak lah dia menitis nanti ya. Boleh letak bahagian sini. Nanti nampak dia menitis macam sini saja. Okey. So ni set penitis ke pokok lah. Alright. Okey. So sekarang kita nak buat
pembancuhan baja dalam air. Ya. So untuk makluman, air ni air tangki lah contohlah. Okey. So ini baja yang jenis ni baja A, ini baja B. Okey. Baja A dan B ni biasa dia datang dalam bentuk biji-biji lah, dalam bentuk urea. Kita kena bancuhkan dia dengan air ikut sukatan yang dibagi. Kemudian kita simpan dalam satu tangki lah. Tangki khas untuk A dan tangki khas untuk B. Jangan campur awal-awal lah. Baja A ni, A dengan B ni kena asingkan dulu. So kita nak campurkan dalam air tu baru dia bercampur. Okey, so kaedah dia pertama sekali kita kena sukat kemasinan kealkalian. Okey, kealkalian air menggunakan temo ni. Okey, so kealkalian ni kesukatan untuk kealkalian ataupun keneutralan air ialah 0.026. So kita perlukan campuran baja dengan A dan B ni ialah 180. Okey, 180. So kena tambah lagi lah, ni 0.026 ya. Okey, so kena tambah lagi. Kita tambah baja ni, baja A dalam campuran. Ni kena ikut lah, kalau tangki tu besar jadi campuran dia kena banyak lah. Okey, biar baja tu lebih tak apa, tapi kena sukatan lah. Mesti 180 ya, 180 bacaan pada meter tu. Tu sesuai lah untuk pokok-pokok cili vertigasi. Pokok cili vertigasi sesuai lah. Okey, kemudian kita kacau. Ini kalau dalam tangki tu digunakan aliran pusingan tu lah ya. Okey, kita kacau dan kita sukat. Okey, sukat keasidan dia. Sembilan, 8, 5. Kurang lagi ni. Tambah lagi. Okey, kemudian kita sukat. Okey. Nampak tak? 1742. Yang lebih kurang ni lah. Okey, so kita ni sesuai lah 17 ke 180. Sebenarnya baja yang sesuai adalah 15 hingga 18 lah, kandungan baja yang sesuai dalam air. Okey, so ini kaedah menyukat ataupun membancuh baja AB yang sesuai di dalam tangki air. Okey. Okey, jom kita test apabila kita onkan pam. Okey, so pam dah hidup. Kita tengok aliran air ni pada pokok yang berlaku. Aliran air baja ke pokok. Okey, kita tengok ya. Nampak? Pipe yang kita sambungkan tadi. Okey, air pun dah turun. Dah nitis-nitis. Okey. So dia menitis dalam ni lebih kurang dalam masa 5 hingga 8 minit lah. Kalau boleh satu hari tu kita buat dalam 4 kali ya, 5 hingga 8 minit, 5 hingga 8 minit ya, supaya air baja ni meresap ke dalam kokopit pada pokok lada kita ni. Okey, so seterusnya sampai sana lah ujung tu. Okey, susunan. Kita tengok susunan ya. So susunan ni pokok pertama, pokok kedua, pokok ketiga, pokok keempat. Susunan mesti dalam bentuk zigzag. Ya. Ini susunan ni. Ini susunan yang sesuai lah. Ni anak pokok ni baru 2 minggu. Ya, baru 2 minggu. Okey. Ini semua tengah buat pengairan baja. Segar pokok hari ni. Ya. Okey, baik. Jadi itu sahaja perkongsian saya hari ini. Dan saya harap dapatlah memberi sedikit sebanyak pengalaman dan juga kaedah tata cara untuk rakan-rakan menggunakan kaedah ya,
penanaman cili vertigasi ini. Okey, semoga dapatlah menggunakan dan faham dengan sebaik-baiknya lah apa yang saya tunjukkan sepanjang proses PKP yang telah berlangsung ni. Dan inilah kerja yang saya buat. Sekarang dah tukar bidang daripada perguruan kepada agriculture. Dah jadi petani dah saya ni. Ya. Jadi dapatlah kiranya video saya ni memberi manfaat kepada kawan-kawan. Dan kalau nak menanam cili tu silakanlah. Dah tahu proses dia. Dan lepas ni bolehlah share cili-cili tersebut pada kawan-kawan yang lain. Alright. Kita boleh makan asam pedas, masak lomak cili api sama-sama nanti Okey, jumpa lagi. Salam Ramadan, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, dan kita jumpa lagi bila habis PKP. I miss you all. Bye.